Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Sadaqallahul azim. Apakah yang kita faham daripada ayat ini? Baik, mari sama-sama kita berkongsi apakah yang boleh kita ambil manfaat daripada ayat ini dan kita cuba reflect pada diri kita. Sebab antara tujuan kita tadabbur Al-Quran ialah kita nak memahami ayat yang kita baca itu supaya ayat itu memberi kesan pada diri kita, reflect pada diri kita. Ayat ini sebenarnya turun ketika mana Nabi SAW menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang Arab Quraisy. Dan di kalangan mereka ataupun sebahagian daripada mereka saling bertanya-tanya di antara satu sama lain. Maka sebab itulah bila Allah Taala berfirman, "Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun." Amma yatasaalun, tentang apakah yang mereka saling bertanya-tanya. Baik, apa yang kita boleh faham daripada situasi ini? Ayat ni sebenarnya merujuk kepada situasi bila mana datang satu berita kepada mereka yang mana mereka tak boleh nak terima perkara tersebut. Apakah berita tersebut? Ainin naba'il azim, berita yang besar. Maka kita rujuk dalam tafsir. Maka para ulama tafsir membahaskan maksud berita yang besar tu kepada beberapa maksud. Yang pertama, berita yang besar itu ialah Al-Quran itu sendiri yang dibacakan oleh Nabi yang mereka tidak pernah dengar sebelum ini. Yang kedua, iaitu merujuk kepada kerasulan baginda Nabi SAW. Dan mereka tidak boleh menerima yang bila Nabi mengakui ataupun mengisytiharkan dirinya sebagai seorang rasul yang mengajak mereka agar meninggalkan sembahan berhala supaya menyembah Allah yang Esa. Kemudian yang ketiga, iaitu merujuk kepada hari kebangkitan, iaitu selepas kita mati maka ada kehidupan semula di akhirat. Maka para ulama majoritinya menyebut ayat ini turun disebabkan orang-orang kafir Quraisy tidak mempercayai akan adanya hari berbangkit sesudah kematian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, persoalannya agak janggal ataupun agak pelik, agak hairan. Kenapa orang Arab Quraisy tidak percaya tentang hal ini? Sedangkan Nabi SAW sebelum dilantik jadi Rasul, Nabi ini digelar ataupun dipanggil ataupun dimuliakan oleh orang Quraisy dengan gelaran Al-Amin, orang yang paling dipercayai. Subhanallah. Tapi tiba-tiba bila Nabi ajak mereka untuk mentauhidkan Allah, bila Nabi ajak mereka untuk beriman kepada Allah, dan juga bila cerita berkaitan tentang nanti ni ada hari kebangkitan, mereka tak percaya. Jadi hal ini kita cuba bongkarkan. Apakah punca yang menyebabkan mereka tidak percaya kepada Nabi SAW? Maka hal ini kita memahaminya dengan cara tadabbur. Pertama, kita kena tahu surah ini turun waktunya bila. Kita kena tahu sirah di sebalik surah. Surah ni turun ketika mana di permulaan Nabi SAW menyebarkan dakwah Islam di Mekah dalam keadaan jahar, maksud terang-terangan. Pada waktu itu, bila mana Nabi SAW berdakwah, adanya pembesar-pembesar Quraisy yang diketuai, dipimpin oleh Abu Lahab, cuba untuk mematahkan dakwah Nabi dengan cara menghasut orang-orang Quraisy agar tidak menerima apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Baik, yang pertama, sebab orang Arab Quraisy ini telah dipengaruhi oleh hasutan-hasutan pembesar-pembesar Quraisy, khususnya Abu Lahab dan isterinya dan juga yang lain-lain.
Yang kedua, iaitu sifat ego, sombong yang ada dalam diri orang-orang Quraisy pada waktu itu, yang merasakan mereka ini lebih bagus dan tidak perlu kepada sesuatu yang lain seperti yang dibawa oleh Nabi SAW. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka di sini, apa yang boleh kita sama-sama refleks daripada ayat ini? Perhatikan. Nabi SAW berdakwah, dan intipati dakwah itu ialah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang baik, kan? Perkara yang baik. Jadi sebab itu kita merasakan bahawa ayat ini nak sebut tentang apa. Bila kita baca, terus kita faham bahawa inilah dia realiti, hakikat kerja dakwah. Pastinya setiap pendakwah dia akan mendapati tentangan. Ada rintangan, cabaran dakwah. Dan sudah pasti ada orang yang tidak suka kepada para pendakwah. Bahkan mereka ini jugalah dijadikan sebagai bahan ejekan, kejian, hinaan. Malah ada di kalangan para pendakwah ini menerima ancaman ugutan, bunuh. Bahkan ada juga yang terkorban ketika menjalankan dakwah. Jadi daripada ayat yang kita cuba sama-sama tadabbur ini, apakah yang boleh sama-sama beri kesan pada diri kita, boleh refleks pada hati kita? Bila kita baca ayat ini, pertama sudah pasti kita akan terfikir, ya Allah, betapa susahnya baginda Nabi SAW menyebarkan dakwah yang sehingga hari ini kita mendapat menikmati nikmat keimanan dan juga nikmat keislaman. Bahawa sebelum daripada ini, Nabi, para sahabat, para tabi'in, mereka menggunakan segala upaya mereka, usaha mereka untuk menyebarkan dakwah. Sedangkan hari ini kita dalam keadaan senang dan mudah terus mendapat Islam. Sebab itulah tidak pelik pada hari ini ramai orang yang tidak menghargai nikmat iman dan juga Islam yang ada pada diri mereka. Dan marilah sama-sama kita perhatikan bagaimana kita melihat hal ini. Ada orang yang dalam situasi berdakwah, tetapi dakwah mereka itu tidak mendapat tentangan, bahkan mereka ini pula mendapat habuan. Sebagai contoh, banyaknya followers disebabkan ada title da'i, pendakwah dan sebagainya. Maka sebab itu di sini saya memperingatkan diri saya dan juga kepada semua pendakwah-pendakwah yang ada, yang mana kalaulah kita berdakwah tetapi dakwah itu tidak dapat tentangan, maka takut-takut ada something wrong dalam intipati ataupun cara pelaksanaan dakwah tersebut. Kenapa? Sebab berdakwah ini bukanlah kita nak ajak orang suka kepada kita, tetapi berdakwah ini adalah untuk kita ajak orang supaya buat apa yang Allah suka. Itu yang sepatutnya. Jadi hal ini benar seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran pada ayat 104. Allah Taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh agar membuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Allah sebut dengan jelas, mereka itulah orang-orang yang berjaya. Begitu jugalah dalam surah Al-As yang selalu kita baca. Allah Ta'ala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kesabaran. Perhatikan, berpesan-pesan dengan kebenaran itu disebut oleh para ulama ialah merujuk kepada perbuatan kita berdakwah. Kita mengajak orang lain ataupun menyampaikan sesuatu yang hak kepada orang lain. Maka di sini jelas ditunjukkan pada surah Al-As 4 ciri tadi, iaitu orang beriman, beramal soleh, berpesan dengan kebenaran, yakni berdakwah dan juga bersabar. Inilah dia golongan orang yang terselamat daripada kerugian. Subhanallah. Kerja dakwah ini bukan kerja yang mudah. Sebab itu Allah pilih di kalangan manusia, ada di kalangan mereka ini sebagai rasul. Dan sudah pasti rasul-rasul ini adalah dari kalangan insan-insan yang terpilih. Maka kerja dakwah ini adalah kerja yang sukar, kerja yang sulit. Sebab itu ganjaran dakwah, ganjaran daripada kerja dakwah tadi Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat 104, ialah mereka ini orang-orang yang berjaya. Begitu juga dalam surah Al-As, orang yang melakukan kerja dakwah ini termasuk dalam golongan orang yang terselamat daripada kerugian. Sebab itu berdasarkan satu riwayat hadis Nabi SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan ada segolongan dari umatku yang sentiasa menegakkan kebenaran. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang tidak membantu mereka, yakni menghina mereka, sehingga datang perintah Allah sedangkan mereka dalam keadaan seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi akhirnya, sebab itulah pada ayat 4 dan 5 Allah Ta'ala mencerca golongan kafir Quraisy ini yang tidak mempercayai akan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, iaitu hari kebangkitan. Allah kata apa? Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Jangan begitu, kelak mereka akan mengetahui. Dan Allah ulang sekali lagi, jangan begitu, kelak mereka akan mengetahui.